Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firman Hakimi bin Ibrahim Bakri. Saya daripada DPHU 5C. Okey. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan pembahagian daging korban. Okey. Yang pertama, hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkad. Ini kerana ia merupakan syiar Islam yang wajib ke atas orang Muslim yang berkemampuan demi untuk menjaga terhadap syiar tersebut. Rujuk Al-Mu'tamad fi Fiqh Al-Syafi'i. Okey. Seperti yang kita tahu, sunat muakkad tu adalah sunat yang dituntut dalam Islam. So kita kalau buat tu, dia lebih kurang nak ke wajib, tapi dia sunat, tapi sunat yang dituntut. Kiranya macam baik kita buat lah kan, sunat kan. Kalau kita buat mesti dapat pahala kan. Kalau macam tu. Okay, so ada juga dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Potongan daripada surah Al-Hajj ayat 28. Okey, maksud dia, dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Okey, kat sini dia cakap dia suruh kita bila kita dah sembelih kan, kita makan sikit. Tak silap saya 1/3. Ini ada juga cara-cara tu. Nanti kawan saya ada bagi di next presentation, nanti kawan saya ada cakap pasal makan-makan ni, cara pembahagian. Ini okey. So kita bila kita dah sembelih tu, kita ambil kita punya sikit, kita makan sikit, dan yang lebih tu kita boleh bagi dekat orang-orang yang susah, orang-orang fakir miskin kan, bagi dia orang makan. So kita dapat pahala. So macam tu lah kan. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang cara pembahagian daging korban. Ramai yang tidak tahu bahawa terdapat dua jenis korban, iaitu korban wajib dan korban sunat. Jadi korban wajib tu apa? Korban wajib adalah ibadah yang diwajibkan ke atas umat Islam, seperti korban nazar. Untuk jenis korban ini, jika daging korban ini dimakan oleh pemilik dan keluarganya, maka ia wajib digantikan dengan zat daging atau dengan nilainya. Ini kerana nazar qata'atan bagi hajat tersebut tidak akan tercapai sekiranya daging itu tidak disedekahkan kesemuanya kepada golongan fakir dan miskin. Jadinya korban wajib ini tidak ada pembahagian, tetapi korban wajib ini terus menerus semua daripada apa yang dikorbankan itu menjadi hak milik ataupun perlu disedekahkan kepada golongan fakir dan miskin. Jadi kita lihat yang kedua, iaitu korban sunat. Korban sunat pula adalah korban seperti yang kita sering lakukan pada hari raya Aidul Adha. Namun terdapat juga sebahagian ulama mazhab Hanafi yang berkata bahawa ia wajib ke atas orang yang mencukupi nasab zakat. Jadi dalam ulama mazhab Hanafi ini yang mengatakan tentang nasab zakat ini, iaitu orang-orang yang mencukupi, orang senang. Jadi dia wajib untuk buat korban itu, korban sunat tu kan. Okey. Bagi jenis korban ini, dagingnya boleh dimakan oleh pemilik dan ahli keluarga. Namun terdapat sebahagian yang
afdal untuk disedekahkan ke fakir miskin. Okey, antara dalil pembahagian daging korban ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah melakukan korban. Yang maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 ekor unta. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali bin Abi Talib untuk menyembelih apa yang berbaki. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya bagi setiap satu unta itu dibahagikan kepada beberapa orang. Kemudian dimasukkan ke dalam periuk lalu dimasak. Maksudnya sebahagian ada bahagian yang diberi kepada orang dan ada bahagian yang Rasulullah masak. Masukkan ke dalam periuk untuk masak. Setelah itu mereka berdua makan dagingnya dan minum kuahnya. Okey. Hadis riwayat Muslim 1218. Okey. Sebaliknya. Okey, yang ni adalah korban yang wajib. Jika sekiranya haiwan korban tersebut merupakan sebagai korban nazar atau korban wajib yang telah ditentukan, maka dia wajib menyedekahkan kesemua daging korban. Macam saya cakap tadi lah, tersebut kepada golongan fakir miskin dan tidak harus untuk dia makan sebahagiannya daripadanya. Rujuk Al-Mu'tamad fi Fiqh Asy-Syafi'i 485. Jadi macam mana pula dengan cara pembagian korban sunat? Okey, kat sini saya dah tulis. Kita boleh baca, oleh itu daging korban tersebut boleh dibagikan kepada beberapa cara. Antaranya, yang pertama, disunatkan untuk orang yang melakukan korban untuk mengambil 1/3 daripada daging korban tersebut untuk diri sendiri. Dan menyedekahkan 2/3 daripada bakinya kepada golongan fakir miskin. Ini yang cara yang pertama, yang disunatkan. 1/3 kita ambil, 2/3 baki dia kita bagi pada fakir miskin. Jangan ambil banyak-banyak. Itu sebablah perlu ditimbang. Maksudnya orang yang bertugas untuk timbang daging itu kenalah pandai untuk membahagi. Jadi sekarang dah senang kan. Sebab apa? Mufti negeri masing-masing dah keluarkan berapa kilo nak dibagikan kepada orang yang buat korban, berapa kilo nak dibagikan kepada golongan-golongan fakir miskin. Macam itulah. Okey, yang kedua, atau orang yang melakukan korban mengambil 1/3 daripada daging korban dan mengagihkan 1/3 baki daripada golongan fakir miskin serta 1/3 lagi daripadanya diberikan sebagai hadiah kepada golongan kaya. Seperti saudara mara atau jiran tetangga. Di dalam hal ini memberi sedekah kepada 2/3 daripada golongan miskin lebih afdal daripada memberi hadiah kepada golongan kaya. Jadi ini cara yang kedua. 1/3 kita ambil untuk makan orang yang buat korban. 1/3 kita bagi kepada fakir miskin dan 1/3 kita bagi kepada jiran tetangga kita. Kalau kita duduk taman, kita bagi jiran tetangga 1/3. Okey. Namun cara yang paling afdal, yang ketiga ni cara yang paling afdal ialah seseorang yang melakukan korban tersebut menyedekahkan keseluruhan daripada daging korban dan memakan sedikit sahaja daripadanya sebagai sekadar mengambil berkat. Hal ini kerana menyedekahkan keseluruhan daging tersebut merupakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada sikap mementingkan diri sendiri. Manakala memakan sedikit daripada daging tersebut sebagai beramal dengan zahir ayat Al-Quran dan mengikut sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk Al-Mu'tamad fi Asy-Syafi'i. Okey. Kita berbalik lagi kepada korban wajib. Jadi pembahagian korban wajib ini memang tidak ada. Dan sebaliknya, itu di sini. Sebaliknya, jika sekiranya haiwan korban tersebut merupakan sebagai korban nazar atau korban wajib telah ditentukan, maka dia wajib menyedekahkan kesemua daging korban tersebut kepada golongan fakir miskin dan tidak harus untuk dia memakan sebahagian daripadanya. Rujuk Al-Mu'tamad fi Asy-Syafi'i. Okey. Jadi itu saya Ahmad Hakim bin Zalani. Saya akan menerangkan tentang pembahagian daging korban kepada orang bukan Islam mengikut 4 mazhab. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang ibadah korban yang bermaksud maka makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan juga orang yang meminta. Demikianlah kami memudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Okey, maksudnya dekat sini Allah memerintah kita dan berfirman kepada kita
untuk mengagihkan daging korban kepada orang yang meminta, iaitu orang yang memerlukan dan juga orang yang tidak memerlukan, yang tidak meminta. Okey, dekat sini saya akan menerangkan tentang 4 mazhab. Okey, mazhab yang pertama adalah mengikut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Okey, menurut mazhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, hukum dia adalah rusah, iaitu keringanan bagi kafir zimmi yang fakir untuk diberikan kepada mereka daging korban. Ini juga adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan juga Abu Thawr rahimahullah. Okey, maksud dekat sini menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, dekat sini adalah rusah, iaitu rusah bermaksud suatu ketetapan hukum yang disyariatkan disebabkan satu keuzuran dan juga kesusahan. Okey, maksudnya dekat sini Imam Abu Hanifah tadi, hukum dia adalah, maksud dia dekat sini, kalau contoh fakir orang yang kafir tu, dia dalam kesusahan, maksudnya dalam keluarga dia dah lama tak makan daging, dah macam memang susah, keluarga dia orang memang tak pernah makan ke apa kan. So kat situ Abu Hanifah memberikan keringanan, iaitu rukhsah. Okey, menurut mazhab yang kedua pula ialah mazhab Imam Maliki. Okey, hukum menurut mazhab Maliki pula, hukumnya adalah makruh seperti memberi makan kepada Yahudi dan juga Nasrani. Okey, menurut Imam dekat sini makruh adalah sesuatu perbuatan yang tidak mendapat dosa jika dikerjakan, tetapi akan mendapat pahala sekiranya ditinggalkan. Okey, dekat sini maksudnya makruh adalah perintah yang bukan diharamkan oleh Allah. Makruh adalah perintah yang Allah tidak suka, iaitu seperti contoh kita melambat-lambatkan solat, itu adalah makruh, Allah tidak suka. So maksudnya kalau kita lakukan, kita tak dapat dosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu adalah mengikut Imam Malik. Okey, seterusnya yang ketiga adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i, iaitu imam kita. Menurut mazhab Syafi'i, hukum pemberian daging korban kepada bukan muslim adalah haram, kerana ibadah korban merupakan suatu tuntutan ibadah berbentuk taat budi yang mengkhususkan keterlibatannya kepada orang Islam sahaja, seperti zakat. Kesimpulannya, untuk isu ini perlu dilihat kepada masalah dan juga syiar Islam pada masa kini. Okey, dekat sini adalah mengikut imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maksudnya dekat sini Imam Syafi'i adalah meletakkan hukumnya adalah haram. Haram itu perkara yang kalau kita lakukan kita dapat dosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Okey, maksudnya dekat sini kita tak payahlah bagi kepada orang kafir. Okey, akhir sekali adalah mengikut mazhab Imam Hambali. Okey, mengikut mazhab Imam Hambali, hukumnya adalah harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat, adapun yang wajib tidak diharuskan. Okey, maksudnya dekat sini ikut Imam Hambali pula, daging korban yang sunat, maksudnya daging korban, ibadah korban sebenarnya ada dua tau. Ibadah korban yang wajib adalah seperti yang kita semua tahu adalah pada raya Aidiladha, dan juga yang sunat adalah pada waktu-waktu yang tertentu. Okey, kalau mengikut wajib tidak diharuskan. Kalau ikut yang korban sunat diharuskan dihadiahkan kepada orang kafir, mengikut mazhab Hambali. Okey, maksud dekat sini diharuskan adalah amalan yang tidak berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Okey, seperti contoh kita makan dan minum, macam perkara yang untuk kesihatan kita kan. Kita kalau kita makan ke apa, kita dapat apa? Tak dapat pahala, tak dapat dosa. So maksudnya kalau kita lakukan tak dapat apa-apa, tinggalkan pun tak dapat apa-apa. Itu maksud harus. Okey, sebenarnya dekat tentang pembahagian daging korban kepada non-Muslim adalah mengikut situasi. Contoh maksud dia dekat sini,
Sekiranya di dalam komuniti masyarakat Islam di suatu tempat terdapat jiran-jiran mereka yang bukan Islam dan mereka itu dikenali dengan sifat baik serta ramahnya dengan masyarakat setempatnya, jika terdapat lebihan dari hasil korban maka dibolehkan untuk diberikan kepada mereka. So maksud dia dekat sini, kita ikut juga. Kalau contoh kafir tu baik dengan Islam, contoh dia baru nak berjinak dengan Islam, kita boleh lah bagi kat dia kalau ada lebih hasil korban itu. Okey. Namun jika hasil korban itu hanya mencukupi untuk orang Islam, maka dahulukan umat Islam setempat yang lebih memerlukan. Dekat sini juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda. Maksudnya, sentiasalah Jibril alaihissalam mewasiatkan kepadaku berbuat baik kepada jiran dengan baik dan sopan, sehingga aku menyangka bahawa Jibril alaihissalam mengarahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan mereka sebagai pewaris. Okey, maksudnya dekat sini kita haruslah membuat baik kepada jiran kita, tak kira kafir ataupun Islam. Okey, Allah juga berfirman yang maksudnya Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Okey, dekat sini memberikan daging korban kepada orang bukan Islam adalah termasuk di dalam berbuat baik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya dekat sini Allah tidak melarang kita untuk memberikan daging korban kepada orang kafir, tapi mengikut mengikut usahnya. Okey, dekat sini akhir kalam daripada saya. Kita sebagai umat Islam yang berada di Malaysia yang mengikut Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i kata haram, so kita haramlah, kita tak payah nak lakukan. Kita macam sebab haram kan, so kita kalau tinggalkan kita dapat pahala. So sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syazani bin Syukri, nombor matrik DHU 2019-24500 dari kelas DPHU 5C. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan kajian kes yang telah kumpulan saya buat, iaitu untuk melihat sama ada terdapat pembahagian daging kepada non-Muslim, dan yang kedua ada bagaimana cara ataupun kaedah masjid membahagikan daging korban. Jadi kumpulan kami telah mengambil dua buah masjid, iaitu masjid yang pertama Masjid Imam Ash-Shafi'i Maluri Ceras dan yang kedua Masjid Felda Bukit Rokan Negeri Sembilan. Jadi kita lihat kepada Masjid Imam Ash-Shafi'i, masjid yang pertama, mereka membahagikan kepada 1/3 daging akan diberikan kepada petugas yang dicampurkan dengan tulang, dan mereka akan mendapat jumlah daging sebanyak 2 kg, dan 1/3 akan diberikan kepada anak kariah dengan sebanyak 1 kilo daging, dan 1/3 lagi akan diberikan kepada orang awam dengan jumlah sebanyak 1 kg daging. Jadi di sini pihak masjid menyatakan bahawa mereka menggunakan sistem kupon, yang mana kupon ini akan diberikan kepada orang awam, anak karya dan sebagainya, bagi memastikan bahawa tiada masalah ataupun isu pengambilan daging yang berlebihan. Jadi orang-orang yang mendapat kupon ini perlu datang ke masjid untuk mengambil daging. Mereka yang telah mengambil daging ini, kuponnya akan diambil oleh masjid bagi menandakan bahawa mereka telah mengambil daging, dan mereka yang tidak mempunyai kupon tidak akan dapat mengambil daging. Pihak masjid juga menyatakan bahawa jika ada lebihan daging tersebut akan diberikan kepada orang asing. Dan bagaimana mereka memastikan bahawa orang asing ini adalah orang Islam, ianya mereka melihat kepada seberapa kelab orang asing ini datang ke masjid untuk melakukan ibadah, dan orang asing itu akan mendapatkan kupon. Ini jika terdapat orang asing itu tidak akan mendapatkan kupon. Orang asing itu akan mendapatkan kupon. Ini adalah jika terdapat daging lebihan di Masjid Imam Ash-Shafi'i. Jadi tiada penglibatan non-Muslim sama sekali semasa proses daging korban ini.
sama ada dalam menumbangkan binatang korban, melapah daging korban ataupun membahagikan daging korban. Tidak terlibat sama sekali non-Muslim dalam proses korban ini. Pihak Masjid Imam Asy-Syafi'i juga berpegang teguh dengan fatwa wilayah persekutuan yang mana tidak membenarkan daging korban ini diberikan kepada non-Muslim, dan mereka juga menyatakan bahawasanya jika daging ini adalah daging yang bukan daging korban seperti daging sembelihan, maka ianya boleh diberikan kepada non-Muslim. Kita beralih kepada masjid yang kedua, iaitu Masjid Felda Bukit Rokan, yang mana Masjid Felda Bukit Rokan ini menyatakan bahawa pembahagian daging korban ini bergantung kepada jumlah binatang korban yang diberikan kepada masjid. Hal ini kerana di kawasan Felda Bukit Rokan terdapat banyak qaryah, seperti ada 4 buah surau di kawasan Felda Bukit Rokan. Oleh hal yang demikian, pihak masjid juga tidak akan mendapatkan binatang korban yang banyak. Misalnya mereka menyatakan mereka hanya mendapatkan binatang korban antara 2 ekor hingga ke 3 ekor saja, dan yang lain-lainnya akan diberikan, diuruskan oleh pihak surau, kerana ada antara penduduk kampung Felda Bukit Rokan yang menghantarkan binatang korban itu ke kawasan surau yang terdekat dengan rumah mereka untuk surau itu uruskan binatang korban tersebut. Oleh hal yang demikian, pihak masjid akan bermesyuarat dengan pihak surau bagi memastikan ataupun menyenaraikan nama-nama yang akan diberikan daging korban tersebut. Kerana pihak masjid menyatakan bahawa pihak surau juga terkadang memberikan daging korban tersebut tidak kepada keseluruhannya, hanya memberikan daging tersebut pada anak karyahnya sahaja. Jadi di sini kita lihat bahawa pihak Masjid Felda Bukit Rokan membahagikan 1/7 daging kepada tuan korban, 1/7 kepada petugas dengan dicampurkan dengan tulang. Ianya semuanya dengan sebanyak 1 kilogram daging. 1/7 lagi diberikan kepada orang-orang terdekat, jiran tetangga. 1/3 diberikan kepada orang miskin, dan yang lebihannya akan diberikan kepada orang awam. Pihak masjid menyatakan bahawa terdapat penglibatan non-Muslim dalam proses daging korban, dalam proses binatang korban ini, di mana penglibatan mereka adalah untuk menumbangkan binatang korban, dan tidak terdapat penglibatan mereka semasa melapah daging ataupun sebagainya. Hal ini kerana pihak masjid menyatakan bahawa generasi kini tidak mahir dalam menumbangkan binatang korban, dan demi mengelak berlaku kesilapan dan kecederaan kepada peserta. Oleh itu, pihak masjid memanggil non-Muslim, misalnya bangsa India, kerana mereka lebih mahir dalam menumbangkan binatang korban ini seperti lembu. Dan setelah temu bual dengan lebih lanjut, pihak masjid menyatakan bahawa tidak terdapat pembahagian daging korban kepada non-Muslim, kerana pihak masjid berpegang teguh juga kepada fatwa yang mana tidak membenarkan pembahagian kepada non-Muslim. Jika terdapat, ianya adalah dalam bentuk upah wang tunai kepada non-Muslim, kerana membantu dalam menumbangkan binatang korban, akan tetapi tidak diberikan daging korban tersebut. Dan yang terakhir adalah daging korban ini tidak diberikan kepada orang asing, kerana pihak masjid akan terlebih dahulu mengutamakan penduduk kampung Felda Bukit Rokan bagi memastikan mereka ini terutamanya mendapat dahulu daging korban ini. Dan di sini kita dapat lihat terdapat perbezaan dan persamaan antara kedua buah masjid ini. Antaranya perbezaannya adalah di mana bagaimana cara mereka membahagikan daging korban, seperti Masjid Imam Asy-Syafi'i menggunakan sistem kupon, dan persamaan mereka adalah mereka berpegang teguh dengan fatwa yang mana tidak membenarkan pembahagian daging korban kepada non-Muslim. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahran Azim bin Muhammad Razif. ID saya DHU 2019 24499. Jadi untuk video kali ini saya akan membicarakan kesimpulan tentang ibadah korban
Jadi kesimpulannya, untuk menjadikan ibadah korban anda sah, anda perlu mengambil kira binatang yang anda ingin untuk dijadikan korban, serta binatang tersebut haruslah memenuhi syarat umur binatang untuk dijadikan korban secara sah. Contohnya, jika binatang tersebut adalah unta, maka mestilah berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Dan jika binatang tersebut adalah lembu, kerbau atau kambing, mestilah 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan jika binatang tersebut adalah biri-biri atau kibas, maka perlulah setahun masuk ke 2 tahun, atau gigi hadapannya sudah bersalin walaupun belum cukup umur, tetapi perlulah melebihi 6 bulan. Sekiranya binatang-binatang tersebut yang mencukupi umur, syarat-syarat umur dia telah cukup, tetapi mempunyai kecacatan seperti buta, tempang, bunting atau sebagainya, maka ianya tidaklah dibolehkan untuk dilakukan sebagai korban. Kita teruskan dengan yang seterusnya adalah sedikit hikmah daripada melakukan korban ni. Jadi terdapat juga hikmah yang memberi kesan yang baik kepada seseorang yang melakukan ibadah korban ini. Antaranya, yang pertama, hikmahnya adalah laksana dengan takwa. Jika diteliti, banyak yang diperoleh oleh golongan yang sanggup berkorban, terutama apabila perbuatan itu dilaksanakan dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Pastinya kita biasa mendengar kata-kata seperti lagi banyak kita beri, lagi banyak kita dapat. Sahabat Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, haiwan korban apa ini?" Baginda SAW bersabda, "Ini adalah sunnah Nabi Ibrahim." Mereka berkata, Lalu pada haiwan itu kami dapat apa, wahai Rasulullah? Baginda berkata, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan syuf, yakni bulu? Baginda bersabda lagi, pada setiap bulu, iaitu syuf, ada satu kebaikan. Riwayat Ibnu Majah. Jadi memang jika melakukan ibadah korban ni tidaklah rugi, kerana pahalanya dikira, kebaikannya dikira, dan juga diberi oleh Allah SWT mengikut daripada bulu binatang korban tersebut. Dan yang seterusnya adalah menjadi saksi di akhirat. Pada hari akhirat kelak, binatang yang telah dikorbankan akan menjadi saksi terhadap amalan ketaatan yang telah dilaksanakan. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya serta bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaikilah jiwa kamu sekalian dengannya. Riwayat Ibnu Majah. Dan kita teruskan dengan hikmah yang seterusnya, iaitu untuk menguji kesanggupan diri kita. Mengimbau pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tidak terbayangkan perasaan seorang bapa yang diperintahkan menyembelih anaknya, sementara anak itu pula dengan rela hati bersetuju untuk
disembelih kerana mentaati perintah Tuhannya. Mungkin tidak sehebat kisah Nabi Ibrahim, tidak dinafikan ada dalam kalangan kita berdepan dengan keadaan yang menuntut kita melakukan pengorbanan. Sejauh mana kesanggupan berdepan ujian dan berkorban dari sudut sosial, hikmah ibadah korban diterjemahkan melalui agihan korban yang meliputi seluruh strata masyarakat, sama ada yang miskin atau kaya. Ini dapat memupuk semangat kesepaduan dan setia kawan umat Islam. Walaupun ekonomi umat Islam khususnya di Malaysia membolehkan mereka membeli dan makan daging, tetapi pemberian atau penerimaan daging korban mempunyai nilai tersendiri yang memberi makna. Semoga ibadat korban dapat dihayati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Surah Al-Imran ayat 92. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan jika kita hendak menyempurnakan kebaikan di dalam hidup kita, maka kita perlulah menafkahkan, mengeluarkan, menginfakkan sebahagian harta kita yang kita cintai di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya harta kita itu akan diambil kira di akhir akhirat kelak esok. Jadi mungkin sekadar itu saja daripada saya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah dalam mengamalkan syariat agamanya dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.